الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخنا ووالديه ووالدينا، ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, penyusun pengarang kitab, bermula faedah yang kedua, bahwasanya aku melihat akan makhluk mengikut mereka itu dengan hawa mereka itu,
dan bersegera mereka itu kepada kehendak nafsu mereka itu. Maka aku ta'ammul pada firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Artinya, maka adapun mereka yang takut ia akan maqam Tuhannya dan menegah ia akan nafsu daripada hawa, maka bahawasa syurga itu yaitu tempat kediamannya. Dan aku yakin, dan yakin aku bahawa Quran itu haq, sadiq. Maka bersegera aku kepada menyalahi nafsuku dan bersungguh-sungguh aku pada berperangnya dan menegahnya daripada awalnya hingga mengikut ia bagi taatkan Allah Ta'ala dan reda ia baginya. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini. Baik, kita sambung balik pengajian kita Ayyuhal Walad, yaitu dalam kitab yang mengandungi di dalamnya nasihat-nasihat Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada anak muridnya dan juga kepada kita kesemuanya. Baik, kerana nasihat itu ialah menghendaki kebaikan, dan agama kita ini juga adalah an-nasihah, maka kita ini sangat perlu kepada nasihat orang ramai, kerana kita perlu pada nasihat itu ialah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, punca berlakunya kebinasaan, kerosakan dan juga fitnah akhir zaman ini ialah kerana 4 perkara. Kalau boleh kita jauhkan 4 perkara ini sebagaimana yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia 4 perkara itu? Pertamanya ialah syuhun muta'un. Syuhun muta'un maksudnya ialah kedekut yang ditaati, yang diikuti. Syuhun muta' dipanggil kedekut, yang bakhil, yang ditaati, yang diikuti. Jadi kalau kita pelajari bahasa, bakhil maknanya kedekut, syuh pun maknanya kedekut juga, tetapi syuhun maknanya lebih tinggi daripada bakhil, maknanya a'la minal bukhli, lebih tinggi daripada bakhil. Pasal berbeza antara syuh, shin ha, syuhun, shin ha. Syuhun mana bakhil itu, bakhil ni kita menegah benda yang ada pada kita, kita tak bagi pada orang lain. Itu mana bakhil. Kita ada barang tu tapi kita kedekut, tak mau bagi pada orang lain.
Adapun syuhun ini kita menegah barang yang ada pada kita. Hak kita tak bagi, tapi hak orang lain kita nak. Itu syuh namanya. Hak ada pada orang lain kita nak, hak ada pada kita tak bagi. Itu makna syuhun. Kalau bakhil lain. Bakhil ni kita tak bagi hak benda yang ada pada kita, tapi kita tak nak hak orang lain. Itu bakhil kan? Kalau syuhun ni hak ada kat kita tak mau bagi, tapi yang ada dekat orang lain kita nak. Itu syuhun. Ini punca berlakunya fitnah akhir zaman, apabila seseorang itu atau seorang manusia itu bersifat dengan syuhun muta', kan dia panggil kedekut yang ditaati, bakhil yang ditaati. Tengok hari ni kita ada duit banyak, kita tak mau nak bagi ke orang, kedekut, tapi duit orang kita nak. Itu bahasa mudah lah kan. Kita duit banyak nak bagi, kita tak mau nak bagi ke orang, nak sedekah ke orang, nak hadiah ke orang, ataupun kita nak bagi pinjam kepada orang dan sebagainya, kita tak mau bagi. Tapi hak ada duit orang yang orang simpan, itu kita nak. Itu makna syuhun. Baik. Ini punca berlakunya fitnah akhir zaman hari ini. Dia kedekut lebih pada orang, dia tamak kan. Itu situ. Dan yang kedua, punca berlakunya fitnah pada akhir zaman ini ialah apa? Iaitu hawa muttaba'. Hawa muttaba', hawa yang diikuti, yang dituruti. Maksudnya kita menurut hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. Apabila kita mengikut hawa nafsu, yakni kita ini telah dikuasai atau dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka disitulah punca berlakunya fitnah. Dan fitnah, baik, ringkaskan yang ketiga, punca berlakunya fitnah pada akhir zaman ini ialah dunia mu'tharah. Dunia mu'tharah. Apa maksud? Yakni dunia yang diutamakan. Maksudnya dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan mengutamakan dunia daripada akhirat, itu juga punca berlakunya fitnah akhir zaman. Dan yang keempatnya yaitu apa? Yaitu i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. I'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Maksudnya kagum dan bangga setiap orang yang mempunyai pendapat. Dia kagum dan bangga dengan pendapatnya kan. I'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, maksudnya kagum dan bangga setiap orang yang ada pandangan, pendapat, maka dia kagum dan dia bangga dengan pendapat dia. Apa maksud? Maksudnya dia kagum, dia bangga dengan pendapat dia saja yang betul. Dapat orang lain semua tak kenal, pandangan orang lain semua salah. Dia seorang saja yang betul, dia sajalah yang benar. Maka di sini menyebabkan apa? Akan menimbulkan puak. Puak ni tawaif dipanggil. Puak-puak Fir'aun. Ada kumpulan-kumpulan kan. Jadi maka di situlah akan timbulnya perpecahan, perselisihan pandangan. Maka timbul pecah. Cuba kita tengok apa akan jadi
Jadi umat Islam jadi lemah kerana kita kagum dan bangga dengan pandangan dan pendapat kita sendiri. Orang lain semua tak betul, orang lain semua salah, orang lain semua tak benar. Baik, ini mukaddimah, kita nak masuk dalam ni, bukan ada dalam kita lagi. Cuma kita nak bagi tahu, nak jaganya apa. Bila fitnah itu berlaku, maka apa yang patut kita buat? Sekarang dah berlaku dah semua tu. Yang pertama pun dah ada, iaitu apa dia tadi kita sebut syuhul muta'. Dah berlaku. Orang kaya dia tak mau memberi, tapi dia nak ambil hak orang lagi ada. Dah berlaku. Dan yang kedua pun dah berlaku, iaitu hawan muttaba', hawa yang diikuti, mengikuti hawa. Dan yang ketiga pun dah berlaku, dunia mu'tharah, mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan yang keempat pun dah berlaku. Sebab kita tengok kita pun ada tawaif, ada puak-puak, ada kumpulan dia. Masing-masing dia rasa kagum dan bangga dengan pandangannya, pendapatnya. Kalau gitu tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, kita nak buat lagu mana? Nak menyelesaikan atau nak mengatasi atau menghadapi situasi ini? Jawabnya ialah kita kena duduk di dalam satu majlis al-khuwaisah. Majlis al-khuwaisah. Apa itu majlis al-khuwaisah? Iaitu majlis khusus, yang di dalam majlis itu kita mendengar nasihat ulama. Dalam majlis itu kita membaca hadis-hadis Nabi. Dalam majlis itu kita ada mendengar bacaan Quran, tafsir ayat-ayat Quran yang di dalamnya mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Dan di dalamnya juga kita dapat mentarbiyah, mendidik diri kita sendiri. Di dalamnya juga kita dapat menjaga dan memelihara daripada fitnah-fitnah tersebut. Majlis khuwaisah itu majlis yang seperti mana? Seperti inilah. Majlis khuwaisah. Kha, waw, ya, sad, ta. Khuwaisah. Ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuwaisah. Kalau orang mengaji bahasa, dia panggil baca dengan sirah tasghir. Sirah tasghir. Khuwaisah. Bukan sirah mukabbar. Mengaji bahasa khuwaisah. Baik. Jadi majlis khuwaisah itu seumpama majlis inilah, majlis yang diadakan di masjid antara Isya dan Maghrib, majlis yang diadakan majlis-majlis ilmu, majlis ilmu, majlis zikir dan seumpama keduanya itu mengingatkan kita balik dan juga menjaga, memelihara kita daripada fitnah tersebut, supaya kita ini tidak lalai dan tidak hanyut di dalam kelalaian. Baik, sambungan daripada itu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, cuba kita lihat bagaimanakah doa insan, iaitu murid dengan guru, iaitu muridnya ialah Hatim Al-Asam, manakala gurunya ialah Syaqiq Al-Balakhi rahimahumullah. Maka Syaqiq Al-Balakhi ini bertanya kepada Hatim Al-Asam, selama engkau bersahabat denganku, apakah yang kau dapat?
Maka Hatim Al-Asam berkata, selama aku bersahabat denganmu, wahai guruku, aku dapat 8 perkara, 8 faedah, 8 fawaid. Aku dapat 8 faedah. Di faedah yang pertama kita dah baca. Maka sekarang kita tengok pula faedah yang kedua. Cuba kita tengok. Katanya, bermula faedah yang kedua bahawasanya aku melihat akan makhluk dan mengikut mereka itu, makhluk ni dengan hawa mereka itu. Kita baca atasan, hawan muttaba'. Jadi Abu Aram panggil Hatim Al-Asam berkata, aku melihat semua manusia, maka kebanyakan manusia ni majoritinya ialah mereka mengikut hawa nafsu mereka. Kebanyakan. Dan bahkan ada di antara mereka yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Kan dalam ayat Quran Tuhan sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kan? Tengok kan? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawahu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala buat pertanyaan. Hamzah istifham. Apakah engkau tidak lihat wahai Muhammad? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mereka yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan dia. Afara'aita. Maka Hamzah di situ dipanggil Hamzah, dipanggil istifham lizam atau litawbih. Maksudnya nak mencelakan. Yakni Allah Ta'ala mencerca, Allah Ta'ala mencela orang yang menjadikan hamba hawa nafsunya itu sebagai Tuhan dia. Jadi di sini Imam Hatim Al-Asam dia kata, aku melihat kebanyakan manusia, mereka ini mengikut hawa nafsu mereka dan bersegera mereka itu kepada kehendak nafsu mereka. Kalau hak nafsu suka cepat-cepat dan cepat-cepat dan berlomba-lomba, sanggup bawa keluar beli tiket beribu-ribu tak apa untuk konsert Coldplay dan sebagainya. Nak masuk masjid tak mau, tapi tempat lain boleh masuk. Cepat sangat, lagi segera, laju. Kalau hak nafsu ni laju, tapi kalau hak tidak disukai oleh nafsu tu lambat. Dan kalau hak nafsu dia laju, tu maksud bersegera mereka itu kepada kehendak nafsu mereka. Itu yang diperhatikan oleh Hatim Al-Asam. Dan aku ta'ammul, maka ketika itu Hatim kata aku ta'ammul, yakni aku mengamati. Ta'ammul ni makna mengamati pada firman Allah Ta'ala. Jadi aku tengok, tengok pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah apa? An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Ayat yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Tengok artinya dan kita pelajari ayat ini. Katanya, dan adapun, dia kata maka adapun mereka yang takut ia akan maqam Tuhannya,
Maqam di sini dengan mana berdiri di hadapan Allah, bukan maqam dengan mana tempat. Maqam sini dengan mana berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dia kata, maka ada pun mereka yang takut ia akan maqam Tuhannya, yakni akan berdiri di hadapan Tuhannya pada hari kiamat nanti, dan menegah ia akan nafsu daripada hawa, yakni daripada menurut hawa. Tegah nafsu daripada turut hawa. Maka di sini kita nak arti lagu mana? Kita baca dulu. Maka bahawa syurga itu, iaitu syurga tu tempat kediamannya. Ini ceritanya lagu mana? Ceritanya begini, kita ambil balik bagi mudah faham. Jadi Hatim Al-Asam berkata kepada gurunya Syaqi Al-Balakhi, dia kata, wahai guruku, aku ini melihat sekalian manusia, maka aku mendapati manusia ini kebanyakannya mereka turut dan mengikut nafsu mereka. Tapi kalau apa-apa yang diingini oleh nafsu, maka mereka cepat-cepat segera ikut dan juga segera patuh. Itu maksud segera tadi. Jadi aku ni tak mau jadi macam tu. Jadi adakah kita mengikut hawa nafsu ini masuk di dalam perkara yang disuruh, atau sebaliknya, yakni masuk dalam perkara yang dilarang? Dan adakah kita menurut hawa nafsu dan segera mengikut hawa nafsu ini masuk dalam perkara yang baik atau keburukan? Lalu Hatim, iaitu firman Tuhan dalam surah An-Nazi'at yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ. Ini tempat yang bincang ni. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka dalam ayat ini tuan-tuan, kita nak bincang 3 perkara atau 4. Apa dia? Iaitu yang pertama, maka ada pun mereka yang takut. Itu takut. Itu pertama yang kita nak bincang. Orang yang takut ia akan berdiri di hadapan Tuhannya pada hari kiamat. Lepas itu pula, wanaha nafsa anil hawa, dan menegah ia daripada ikut nafsu. Maksudnya di sini kita dapat 2. An-nafsa, 1 kalimah, anil hawa, jadi 2 kalimah. 1 nafsu, 1 kalimah hawa. Maka di sini kita dapat faham bahawa nafsu dengan hawa tu sama ke atau mughayarah, yakni berlain-lainan. Nafsu lain, hawa lain. Kalau lain-lain, kalau sama, pasal apa disebut gitu? Wa nahan nafsa anil hawa. Maka sini menunjukkan bahawa nafsu lain, hawa lain. Tapi kita bercakap turut hawa nafsu. Walhal hawa lain, nafsu lain. Itu kena fahami bagi elok. Kan? Dia lain tu. Hawa nafsu. Boleh juga kita sebut hawa nafsu idafat lil mughayarah. Mughayarah ni mana berlain-lainan. Seperti kita kata ayak tebu, ayak lain, tebu lain. Ayak kopi, ayak lain, kopi lain. Tu panggil idafat lil mughayarah, namanya berlainan. Kita kata kopi tu ayak, ada kopi lain, ayak lain. Pengayak kopi, itu idhafah namanya, sandar. Baik, kemudian seterusnya nak bincang lagi, fa innal jannata hiyal ma'wa. Di sinilah kita nak ambil hak halus-halus yang tersirat di sebalik yang tersurat.
Itu yang penting kita nak pelajari, kan? Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, cuba kita tengok yang pertama sekali disebut fa amma man khafa maqama rabbih. Dia terjemah sini, maka ada pun mereka yang takut ia akan maqam Tuhannya, yakni akan berdiri di hadapan Tuhannya. Baik, sini poin kita satu ya, iaitu takut. Khafa, takut. Maka takut ni apa dia, tuan-tuan? Takut ni kita panggil apa? Sifat ke, zat ke, perbuatan ke, atau dia satu hal? Nak faham yang tu dulu. Maka kita jawab, takut ini ialah satu hal. Hal tu maksudnya keadaan diri kita, keadaan diri kita. Baik, maka keadaan hal takut, keadaan diri itu dia tidak akan berlaku kecuali setelah ada apa? Setelah ada apa? Setelah ada apa? Ada ilmu. Ada ilmu, ada pengetahuan dan ada ma'rifah, yakni ada pengenalan. Contohnya gini, kita takut tak kepada harimau? Takut. Pasal apa kita takut ke harimau? Apa sebab? Kerana kita tahu itu harimau, kerana kita kenal itu harimau. Dan bukan setakat kita kenal harimau, tapi kita kenal sifat-sifat dia. Sifat dia ganas, jenis kengau panggil. Kata orang, sekali dia sepak, keluar temburung kepala. Itu kita tahu. Jadi apabila kita tahu, timbul tak takut? Takut. Dengar nama pun takut dah. Cuba kita tengok budak-budak. Budak-budak dia tak takut harimau. Bahkan dia kata harimau tu kucing besar. Ni harimau ni kucing besar. Dia tak takut pun ke harimau. Jawabnya, kerana apa budak-budak tak takut kepada harimau? Kerana tidak tahu. Dia tidak ada ilmu mengenai harimau. Dia tidak ada makrifah. Dia tidak ada pengenalan mengenai harimau. Dia tak kenal sifat harimau. Dia tak kenal itu harimau. Maka budak-budak ni dia tak takut kerana tidak ada padanya ilmu dan makrifah. Berarti nak timbulnya rasa khafa tu, nak timbulnya rasa khauf, iaitu berpunca daripada ada ilmu dan makrifah. Pagi kita hari ni kita rasa takut nak berdiri di hadapan Tuhan. Tak takut sebab apa? Kita tak kenal Tuhan. Tapi kalau kita ada kenal Allah, ada ilmu tentang Allah, ada makrifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita takut. Takut ni lah tuan-tuan jadi penting. Tu. Sekali kita kaji lagi. Tengok dalam surah Al-Mulk, kita dah baca lepas isyarat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Suratul Mulk. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhan, mereka itu dengan ghaib tu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Tengok. Ada bagi mereka apa? Maghfirah, keampunan, wa ajrun kabir, dan pahala balasan yang amat besar. Azan dulu. Kita sambung balik insya-Allah.
Jadi takut tak akan timbul dalam diri kita kalau kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, dan juga tidak ada ma'rifah, yakni pengenalan. Jadi di sini kita nampak jelaslah bagi kita bahawa ada pun mereka yang takut, yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya pada hari kiamat. Patu bulan dan menegah ia akan nafsu daripada hawa. Ada dua sifat dia tu. Pertama orang yang takut, yang kedua dia menegah dan nafsunya daripada hawa. Maka di sini kita tengok nafsu tu lain, hawa tu lain. Jadi nafsu tu saya ringkas sajalah, mudahnya. Nafsu itu tuan-tuan ialah zat, manakala hawa itu ialah sifat. Itu bagi mudah faham. Nafsu itu lain kerana nafsu itu kena kepada zat, dan hawa itu ialah sifat bagi nafsu. Sifat bagi nafsu. Jadi zat tadi ni dia ikut sifat. Jadi tiba-tiba orang panggil seorang itu dapat mencegahkan dirinya, yakni nafsunya itu, daripada mengikut sifat hawa. Dan maka sifat hawa ni sifat dia apa tuan-tuan? Sifatnya ialah dia nak menjatuhkan kita kepada tempat-tempat yang keji, tempat-tempat yang hina. Sebab apa? Sebab hawa dia ambil daripada perkataan huwi. Hawa yahwi, huwi. Huwi ni maksud turun dari atas ke bawah. Itu segi bahasa. Jadi sebab apa dinamakan hawa tu dengan hawa? Kerana hawa ni sifatnya ialah, atau kerjanya ialah, dia hendak menjatuhkan seorang itu daripada tempat yang baik ke tempat yang hina. Itu makna hawa. Itu makna hawa. Jadi kalau nafsu, mana diri kita ni ikut hawa, berarti dia nak menjatuhkan kita ataupun nak membawa kita kepada kehinaan. Tiba-tiba kita cegah diri kita daripada mengikut hawa. Itu maksud orang yang takut pada maqam Allah, berdiri di hadapannya, berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencegah dirinya daripada mengikut hawa nafsu dia. Maka orang ini mendapat balasan apa? Syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Disebut, maka sesungguhnya syurga itu, itulah tempat kediamannya, yakni tempat tinggalnya di akhirat nanti. Baik. Jadi syurga itu dipanggil apa? Tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan nikmat, nikmat yang tak dapat dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Semuanya ada. Tempat yang mulia. Jadi kalau kita nak pada tempat yang mulia, itu dua ya. Pertama, takut. Dan yang kedua, cegah nafsu daripada menurut hawa. InsyaAllah dapat syurga, dapat kediaman yang baik. Baik. Tapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirin sekalian, bila mana kita sebut syurga, dalam kaedah ulama sufi, syurga ni dia ada dua. Dia ada dua. Seperti mana dalam ayat, dalam surah yang lain, surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Tak kira? Dah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi sesiapa yang takut kepada berdiri di hadapan Tuhannya, ini maqam rabbih, sama dengan ayat ni. Fa amma man khafa maqama rabbih, sama dengan ayat ni. Wa liman khafa maqama rabbih hanum jannatani, yakni
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi syurga tu dia ada dua. Ada syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Dia panggil jannah mu'ajjalah, syurga yang disegerakan dalam dunia. Dan satu lagi syurga yang ditangguhkan atau yang disediakan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, iaitulah jannatul mu'ajjalah namanya, syurga yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala di dalam akhirat nanti, pada akhirat nanti. Jadi apa beza dua ni? Bezanya tuan-tuan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mencegahkan nafsunya daripada mengikut hawa, maka dia dapat dua syurga. Satu syurga di dunia dan satu lagi syurga di akhirat. Syurga di dunia ini maksudnya iaitu al-asrar wal ma'arif, syurga rahsia-rahsia ilmu laduni dan juga rahsia-rahsia ma'rifat ketuhanan. Dia panggil al-asrar al-laduniyah wal ma'arif al-ilahiyah. Dia panggil rahsia-rahsia ilmu laduni dan juga ma'rifat ketuhanan. Itulah syurga dunia. Manakala syurga di akhirat itu panggil jannatul zakharuf, iaitu syurga yang dipenuhi dengan pelbagai perhiasan, nikmat-nikmat, anak bidadari dan lain-lainnya lagi. Inilah. Baik. Jadi bila mana Hatim Al-Asam perhatikan ayat ini, dia ta'ammul ayat ini, dia mengamati, mentadabbur ayat ini, maka apa dia kata? Tengok, dia kata maka yakin aku. Itu baru sambung kan? Lalu dia kata maka yakin aku. Dia kata apa? Bahawa Quran itu hak, Quran itu benar, sadiq lagi benar, Quran itu yang sebenar lagi benar, Quran itu benar. Jadi sangkaan manusia itu salah. Jadi kita nak ikut Al-Quran ke nak ikut nafsu ke? Dua tu kita timbang. Mana dia letak? Aku tahu kata Quran itu benar, jadi aku ikut Quran. Aku tak ikut nafsu dan juga aku tak ikut hawa. Dan aku juga tidak mengikut makhluk, yakni orang ramai. Orang ramai ni seperti mana aku tengok tadi ni, mereka bersegera mengikut hawa. Maka aku tak ikut orang ramai, kerana aku tengok pada Al-Quran dan aku yakin Quran itu benar, maka aku ikut Al-Quran. Inilah kita tuan-tuan, cara tak langsung mendidik, mentarbiah kita. Apabila berlaku pertembungan, dipanggil tanazu' atau munaza'ah, kan, bainal amrain, pertembungan di antara dua perkara, mana yang benar, mana yang tidak, atau mana yang nak diutamakan. Maka di sinilah kita kena pandang dan tilik kepada Al-Quran, kan? Kembali kepada Allah dan Rasul. Kanalah ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, kan? Bila bertemu kamu pada satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Ini cara dia. Bila bertemu, ini yang diingini oleh nafsu. Adakah yang diingini oleh nafsu ni muafakat dengan perintah Allah dan Rasul? Kita tengok, bila tengok Quran kata tak boleh ni, maka kita tahu Al-Quran itu benar lagi sadiq, maka ikutlah Al-Quran. Ini yang diterbiat
Maksud tarbiyah, nasihat Imam Ghazali kepada kita mengikut cerita atau hikayat Hatim Al-Asam dengan gurunya. Kan? Ni sini. Baik. Jadi kata Hatim Al-Asam, dia kata, aku yakin bahawa Quran itu hak, yang sebenar, sadik, lagi benar. Maka bersegera aku kepada menyalahi nafsuku. Aku pun tak ikut nafsuku dan juga tak ikut hawaku, kerana aku ikut Al-Quran. Dan aku bersungguh-sungguh, atau bersungguh-sungguh aku bagi berperang dengan nafsu. Perang, jadi perang dengan nafsu. Itulah ibarat panggil mujahadah. Mujahadah dengan nafsu. Baik. Mujahadah dengan mana? Muharabah. Berperang habis-habisan dengan nafsu al-ammarah bisu. Baik. Jadi dan menegah, dan menegahnya nafsu daripada hawanya, hawa nafsu, hingga mengikut ia nafsu, mengikut pada taatkan Allah Ta'ala dan reda ia baginya. Itulah. Ini salah satu kebaikan untuk kita, tuan-tuan. Jadi jangan kita tengok kepada orang ramai, kerana manusia pada hari ini dia suka tengok orang, kan? Daripada tengok orang. Bahasa sekarang dalam bahasa Arab dia panggil apa? Hurriyah. Apa itu hurriyah? Kebebasan. Bebas. Bebas. Tak boleh tu orang buat macam tu. Dah. Faham tak tu? Kita nak buat lagu ni, tak boleh, orang tak buat ni, orang buat macam ni. Cuba tengok orang. Cuba tengok orang. Cuba tengok orang. Tu dia panggil hurriyah. Dalam bahasa sekarang, bebas. Kena tengok orang ramai lah. Orang ramai buat lagu ni. Ni kita buat lagu ni, orang tak buat dah macam ni. Ni passion lama ni. Kena buat passion lah ni. Tengok orang buat lagu mana lah ni. Hurriyah panggil. Atau juga disebut sebagai at-tayyarul am. Bahasa sekarang panggil tayyar am, maksudnya arus perdana. Ikut arus perdana. Tengok arus perdana sekarang lagu mana kena buat ikut arus perdana. Kena ikut lagu orang buat sekarang lah. Kalau kita buat tak ikut arus perdana, itu namanya menyalahi bagi orang ramai. Kan? Ini passion sekarang ni, tuan-tuan. Fitnah yang berlaku begitu. Maka bila berlaku macam tu keadaannya, kita nak buat lagu ni. Tengok seperti mana yang ditarbiyah atau yang ditunjukkan oleh Imam Ghazali mengikut hikayat Hatim Al-Asam dan juga gurunya Syaqiq Al-Balakhi. Tengok, dia kata, aku tengok orang ramai bakat begitu, buat begitu, tapi aku tak ikut. Aku kaji dulu. Aku tengok dalam Al-Quran, Quran kata lagu mana. Bila tengok dalam Quran, kata macam ni, rupanya hak dalam Quran itu menyalahi bagi orang ramai. Maka aku tak ikut orang ramai, kerana aku yakin Al-Quran itu benar. Aku ikut Al-Quran daripada 8 faedah yang diambil daripada Hatim Al-Asam. Kita tengok lagi satu. Katanya, dan yang ketiga pula. Tengok. Dan faedah yang ketiga, yakni daripada 8 faedah yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam. Dia kata apa? Dia kata, aku lihat. Dia kata apa? Dia kata, aku bahwasanya aku lihat akan tiap-tiap seorang daripada manusia berjalan ia pada menghimpun timbunan dunia. Kemudian memegang ia akan sebagai pegang akan tangannya.
Maka aku ta'ammul pada firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ayat Quran tu lah. Disebut dalam surah apa? Dalam surah saya tulis ni. Tak nampak. An-Nahlu kan? Nahlu. An-Nahl. Ya. Surah An-Nahl. Baik. Tengok terjemah dulu. Artinya, barang yang di sisi kamu binasa ia, dan barang yang di sisi Allah kekal. Maka aku memberi akan hak hasil aku daripada dunia bagi wajah Allah Ta'ala. Maka aku cerai akan dia antara segala masakin, supaya ada ia bertaruh bagiku di sisi Allah Ta'ala. Baik, kita baca sekaligus tu, tengok lagi, kita ulangi lagi. Dia kata apa? Jadi yang keduanya, Hatim Al-Asam berkata, faedah yang ketiga yang aku bersahabat denganmu, wahai guruku, selama 30 tahun. Dia mengaji, dia belajar dengan gurunya Syaqi Al-Balaghi 30 tahun. 30 tahun tu dia simpulkan dengan dapat 8 fawaid, yakni 8 faedah. Jadi faedah yang ketiga, kata Hatim, bahawa aku lihat akan setiap-tiap seorang daripada manusia itu berjalan. Berjalan di sini bukan mana berjalan kaki. Tuan-tuan kena tulis, sebab dia terjemah berjalan tu daripada yas'a. Sa'a yas'a tu jalan, tapi maksudnya berusaha, kan? Berusaha. Jadi berjalan dengan mana berusaha ia pada menghimpun timbunan dunia. Jangan kita hari ni kan, kita tengok semua orang ni, tak kira siapa, pakai sibuk tiap-tiap hari berusaha mencari harta dunia. Macam-macam lah. Ada yang sibuk ke bendang, ada yang sibuk ke kebun getah, ada yang sibuk ke pejabat, macam-macam lah. Tu dia panggil. Setiap orang, aku nampak dia kata daripada mana berjalan ia pada timbunan dunia. Nak cari mata benda dunia, tak apa tu. Sebab kita niat nak cari nafkah, tapi yang jadi tak apa tu lagu mana? Tu tak apa lain pula. Tak apa tu lain. Yang jadi tak bolehnya lagu mana? Kita himpun dunia, himpun, tapi kita tidak menggunakan. Itu yang salah. Kalau kita himpun dunia, kita gunakan dunia itu untuk akhirat, itu tak apa. Ini yang salahnya, kita himpun dunia, himpun duit, senang sikit, himpun duit, himpun harta, tapi kita genggam erat. Tengok dia kata himpun mata benda dunia dan kemudian memegang. Itu memegang namanya. Memegang ia akan dunia, akan sebagai pagang akan tangannya. Itu bahasa kinayah dia panggil. Ini panggil bahasa kinayah. Bahasa kinayah ni bahasa kiasan. Kalau bahasa kiasan dalam bahasa kita panggil apa? Genggam rapat. Faham tak? Dia tu jangan tu genggam rapat tu. Faham tak genggam rapat? Faham tak bahasa kita? Genggam rapat tu maksudnya dia dapat, payah nak keluar dah tu. Tu genggam rapat. Bila dia dapat duit tu jangan haraplah nak belanja kita. Dia genggam rapat tu. Maksudnya apa? Artinya tidak mau infak, tidak mau membelanjakan.
Sehingga kalau dia sakit pun, masuk ICU pun, tak mau keluar duit. Kalau beli orang lain lah keluar duit untuk bayar kos orang pagi selama dia duduk di ICU tu. Kalau duit dia tu tak mau lah. Itu maksud genggam, sebagai genggam tangan. Itu bahasa kinayah. Dia bagi kinayah an adamil infaq, mana kiasan daripada tidak mahu membelanjakan. Bila dia dapat, dia simpan, dia genggam rapat. Di manusia ni ada yang macam tu. Dia cari dunia, dia himpun dunia, dia himpun banyak, dia tidak mahu membelanjakan. Maka orang ini boleh tak macam tu? Kalau kita fikir, hak kita genggam tu, kita simpan tu, nak kekal ke? Di sinilah Hatim Al-Asram kata, maka aku ta'ammul, aku perhatikan. Dan dia aku perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa artinya? Dia kata, artinya barang yang di sisi kamu binasa. Duit-duit yang kita simpan, harta-harta yang kita simpan, kita kumpulkan, itu semuanya akan binasa, akan hilang. Wa ma indallahi baq, dan barang yang di sisi Allah kekal. Apa barang yang di sisi Allah? Pahala yang kita amalkan, amal soleh yang kita amalkan itu di sisi Allah kekal. Inilah tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat sekalian. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, kafa bil mauti wa'izan, kafa bil mauti wa'izan. Maksudnya cukuplah, memadailah dengan kematian itu sebagai pengajaran. Cuba kita tengok, orang mati, orang mati masuk dalam kubur, bawa ada duit dia yang disimpan berjuta-juta. Dia bawa ada? Dia tak bawa lah. Gitu juga orang yang mati, bila dia mati masuk dalam kubur, dia bawa ada bersama dengan dia harta-hartanya yang merata-rata. Kata tempat, Kedah ada, Penang ada, Perak ada, Selangor ada, di Pahang ada, Terengganu ada, semua Kelantan ada. Kota-kota dia bawa ada bersama dengan dia? Tak juga. Habis tu yang bawa bersama dia, dengan kekal bersama dengan dia apa? Maklum, al-amal soleh. Amal soleh itulah. Apa maksudnya di sini? Selagi kita buat kesimpulannya. Lalu bila Imam Hatim Al-Asram dia pergi tengok lagu tu, lalu dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata maka aku, maka aku memberi akan hasil aku, yakni yang aku dapat daripada duit, yang aku dapat daripada harta, aku beri, aku sedekah daripada dunia ni, aku bagi wajah Allah, yakni kerana Allah. Aku sedekahkan, aku infakkan, aku wakafkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku cerai akan dia. Cerai ni maksudnya hincir-hincir. Hincir ni makna bahagi-bahagikan, bahagi-bahagikan dia, bedakan akan dia antara segala masakin, antara orang-orang miskin, supaya ada yang bertaruh, yakni menjadi pahala yang ditaruh. Bertaruh tu bukan taruh lagu kita duk bertaruh ni lah. Bertaruh ni maksudnya zakhirah. Zakhirah ni mana ajran mudakhar, pahala yang disimpan,
di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dia kata aku jadi bertaruh bagiku di sisi Allah taala. Tahu ya? Dan dia apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ini satu nasihat bagi diri saya dan kita semua, bahawa jangan kita masuk dalam kubur nanti tanpa ada apa-apa bekalan. Ini kerana di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Bantani menyebut dan menukilkan perkataan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa tuan-tuan? Patut kita ambil peringatan. Man dakhala al-qabra bila zadin, faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Maksudnya apa? Man dakhala al-qabra bila zadin, artinya sesiapa di antara kita ini yang masuk kubur tanpa ada bekalan. Kita mati dan kita masuk dalam kubur, tak ada apa-apa bekalan. Amal soleh tak ada. Walaupun kita ketika kita hidup ni kereta banyak biji, 10 biji kereta mewah-mewah semua. Walaupun dia ketika kita hidup dalam dunia ini rumah kita banyak, rumah banglo 27 biji, rumah sewa lagi, kedai sewa lagi, banyak, dapat banyak, orang panggil bulan-bulan masuk. Tapi masuk dalam kubur tak ada bekalan amal soleh. Amal soleh tak ada. Maka Sayyidina Abu Bakar kata faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maksudnya seolah-olah seperti orang yang mengarungi lautan yang dalam tanpa ada sampan. Tuan-tuan bayangkan, orang yang nak mengarungi lautan dalam tanpa ada sebiji sampan, apa jadi? Tenggelam, lemas di dalam lautan tersebut. Macam itulah orang yang masuk kubur tanpa ada amal soleh, maka dia akan lemas di dalam kuburnya, siksa, terazab dalam kuburnya. Dan ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Al-mayyitu fi qabrihi kal-ghariqil mughawwithi. Al-mayyitu fi qabrihi, mayat di dalam kuburnya itu kal-ghariq al-mughawwith, yaitu diumpamakan seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, yang senantiasa minta tolong kepada orang yang di atas daratan. Tu al-ghariq al-mughawwith, yaitu orang yang tenggelam di dalam lautan yang dalam, sentiasa minta tolong kepada orang yang berada di atas daratan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, jangan lupa bekalan kita di akhirat nanti. Walaupun kita ini kena mulia di dunia, tapi kemuliaan dunia itu tuan-tuan dengan apa? Dengan harta. Tapi kemuliaan di akhirat bukan dengan harta, bukan dengan duit banyak, bukan dengan pangkat dan juga jawatan. Ini seperti mana yang diperkatakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut, "Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal." Kemuliaan dunia itu adalah dengan harta atau duit, tetapi kemuliaan akhirat itu bisalihil a'mal, dengan amalan-amalan soleh. Itu dengan amal soleh. Di ala kulli hal, bekalan kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amal-amal yang soleh. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, kita tengok dua orang tokoh khalifah ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.
Depa ni nasihat kat kita. Nasihat suruh apa? Beramal banyak. Kan? Sayyidina Umar pun gitu juga nasihat kepada kita supaya kita banyak beramal. Pada depa ni banyak dah amal. Sepatutnya orang nak nasihat ke orang lain, dia kena buat dulu apa yang dia nak nasihat ke orang. Tak itu. Baru orang dengar, baru orang ikut. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia nasihat ke orang kena banyak beramal. Sayyidina Abu Bakar ni banyak dah beramal. Gitu juga Sayyidina Umar pun nasihat kepada kita supaya banyak melakukan amal soleh. Sayyidina Umar ni banyak dah amal soleh. Maka tuan-tuan nak tahu banyak mana amal soleh Sayyidina Abu Bakar dan banyak mana pula amal soleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Nabi kita kata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sif li hasanati Abi Bakrin." Wahai Jibril, engkau kemukakan padaku, sifli, kemukakan atau sifatkan atau gambarkan kepada aku hasanati Abi Bakrin, segala kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa jawab Jibril? Jibril kata apa? Lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Apa maksud? Lau kanatil biharu midadan, kalaulah air laut itu dijadikan da'wat, wasyajaru aqlaman, dan kalaulah pokok-pokok kayu itu dijadikan pen, ambil pen, celup air laut, tulis segala kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, lama hasartuha, pasti aku tidak dapat menghitungnya. Banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, sampai Jibril kata aku sendiri tak dapat nak hitung kerana terlalu banyak. Patutlah dia nasihat kat kita pun, sebab dia buat dah persiapan, dia buat dah persediaan yang cukup banyak, kan? Lepas tu pula Nabi SAW tanya pula kepada Jibril, "Ya Jibril, sif li hasanati Umar." Wahai Jibril, engkau kemukakan pula padaku, engkau gambarkan pula padaku banyak mana kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh Umar. Jawab Jibril alaihi salam, "Hasa Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin." Kebajikan atau amal soleh Umar tu satu saja kalau nak dibandingkan dengan kebaikan amal soleh Abi Bakar. Bahasa kita kata, kalau air laut tu setitik air laut saja, setitik yang amal Sayyidina Umar ni kalau nak dibandingkan dengan lautan, itu amal kebajikan yang dilakukan oleh Abu Bakar banyaknya. Allahu Akbar. Bah, kita lagu mana tuan-tuan? Kita dah perasan ke aku beramal banyak dah, aku baca Quran 10 kali dah khatam, aku puasa banyak dah, kira banyak. Hak tolak tak kira, hak tolak tak kira kena. Tu kita beramal ada riak tu kena tolak. Kita beramal kerana takabur tu kena tolak. Kita dah kira beramal banyak, hak tolak tu tak kira kita. Allahu Akbar. Inilah ala kulli hal, maksudnya himpun dunia boleh, tapi kita gunakan dunia itu untuk
akhirat. Gunakan duit kita untuk akhirat, gunakan harta kita untuk akhirat. InsyaAllah itu tak binasa, bahkan kekal di sisi Allah Ta'ala. Inilah maksud ma'indallahi baqa. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Dunia ini semua akan binasa sementara, sekejap sahaja habis. Jadi buatlah persiapan, persediaan yang banyaknya, bekalan kita di akhirat. Itulah yang kita dapat kongsikan nasihat pada malam ini, insyaAllah. Baik. Jadilah yang keempatnya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.